Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'd, bertemu lagi kita dalam pengajian Az-Zakhirah Al-Musharrafah. Alhamdulillah, penonton-penonton yang mengikuti kelas ini, kita di ambang yang terakhir di antara chapter ataupun fasal yang terakhir perbincangan kita dalam kitab Az-Zakhirah Al-Musharrafah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita husnul khatimah, memberikan kepada kita insya-Allah azam dan niat untuk beramal insya-Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita dengan amal-amal yang soleh. Alhamdulillah, pengarang ataupun yang mengarang kitab Az-Zakhirah Al-Musharrafah, Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, telah menutup kitabnya ini yang sangat penting sebagai panduan dan juga sebagai hafalan. Boleh kita katakan sebagai hafalan yang penting untuk kita ketahui sedikit sebanyak bagi seorang mukmin tentang fardu ain yang wajib kita ketahui. Ditutup kitab ini dengan kitab Al-Janazah, tentang kaifiyah solat jenazah. Kemungkinan seperti mana yang kita dapat tahu daripada kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Mereka ini dalam mengarang kitab, mereka ini ada maksud-maksud yang tertentu yang serbalik daripada apa yang mereka susun daripada kitab-kitab mereka. Kebanyakan kita melihat ulama-ulama hadis, mereka akan memulakan kitab hadis mereka itu dengan suatu hadis dan akan khatamkan kitab mereka itu dengan hadis yang lain. Kadang-kadang permulaan dan yang akhir itu tidak ada kaitan yang sama sekali. Tetapi mereka ada sebab dan juga alasan kenapa mereka memulakan kitab mereka dengan hadis itu. Seperti mana kebanyakan hadis-hadis yang dimulakan dalam kitab-kitab hadis ialah kitab ataupun hadis innamal a'malu binniyat. Kebanyakan kitab-kitab itu dimulakan dengan hadis itu. Kenapa? Supaya perbetulkan niat. Yang terakhir juga berlainan. Khatamnya itu pun juga ada maksudnya. Imam Bukhari mengkhatamkan kitab sahihnya itu dengan hadis kalimatan khafifatan rahman thaqilatan fil mizan, thaqilatan khafifatan al lisan, thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang Allah suka, yang sangat ringan di lidah, yang sangat berat di mizan timbangan di hari kiamat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada maksud yang tersirat di sebalik kenapa ditutup dengan kitab itu. Begitu juga mana-mana kitab, mereka ini ada skill dalam buat kitab. Subhanallah, tahu siapa yang tahu di kalangan orang-orang yang sentiasa melihat kebiasaan ulama-ulama dalam mengarang kitab. Jadi kalau kita lihat Imam Malik mengarang kitab Muwatta'nya itu, awal-awal sekali kitabnya mulakan Kitabul Waqt, ini tentang waktu. Lain pula daripada yang lain. Begitu subhanallah cara mereka mengarang kitab. Jadi kemungkinan subhanallah ditutup kitab ini, kitab fardu ain kita ini dengan jenazah, supaya kita ini tahu bahawasanya keperluan kita, hajat kita dalam melakukan fardu ain ini ialah ketika mana kita di atas muka bumi, dan akhir-akhir nanti apabila kita ingin berpindah ke alam yang baqa', meninggalkan alam yang fana ini, ya perlulah kita tahu bagaimana kita nak menghadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghantar orang-orang yang telah meninggal dunia ini daripada alamnya itu dengan disolatkan. Manusia itu penuh dengan solat, pada akhir-akhir umurnya itu nanti disolatkan. Jadi berpindah hidup dunia ini dengan solat, dan akan berpindah ke alam yang baqa', meninggalkan alam fana dengan disolatkan oleh orang yang lain. Itu mungkin yang pertama. Maksud yang kedua kemungkinan ialah memberikan kita sebagai peringatan, sebagai husnul khatimah pada setiap amalan kita. Semoga Allah SWT insya-Allah apa jua niat pengarang yang mengarang kitab Az-Zakhirah Musharrafah dan juga seluruh pengarang-pengarang kitab di kalangan ulama as-salihin al-amilin, kita mendapat insya-Allah niat mereka dan juga doa-doa yang telah mereka doakan untuk kitab-kitab yang mereka karang, untuk kelas-kelas yang mereka ajar. Semua itu ada maksud-maksud yang tersirat. Baik. Di akhir kitab solat jenazah ini kita tak akan bincang panjang, sebab semua kita pernah ianya berkaitan dengan soal fiqh, ianya berkaitan dengan masalah hukum hakam, ia berkaitan dengan masalah-masalah
yang bercabang tentang masalah-masalah ini. Kita akan menyebutkan tentang bagaimana cara solat daripada awal hingga akhir dan doa-doa yang disebutkan di dalamnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyat solat jenazah. Cara solat jenazah ini ada 9 ataupun ada 10. 10. Yang pertama ialah kita berniat solat jenazah sebagai fardu kifayah. Kita tahu bahawasanya setiap solat itu mengikut ranking solat, mengikut type solat itu. Dengan mengikut type itulah, jenis solat itulah kita akan menyebut niatnya. Jadi basicnya niat solat fardu itu ialah kita kena menyebutkan 3 perkara, iaitu usalli, sahaja aku solat, dan fardu solat itu juga yang ketiga, solat jenis fardu yang apa? Fardu maghrib ke, fardu isyak ke, fardu asar. Itu solat 5 waktu yang lain. Kalau solat yang bukan fardu, solat sunat, kita tak wajib sebutkan yang fardu. Kita hanya sebutkan sahaja aku solat, kemudian solat apa? Tak perlu nak kata sunat ataupun sunat duha ke sunat witir, tak perlu. Boleh kita sahaja sebutkan usalli witir, usalli duha, boleh. Seperti mana yang telah kita ambil di pembahasan fiqh yang sebelum ini. Kalau solat jenazah ini solat apa? Solat fardu ataupun solat sunat? Sudah kita tahu bahawa ianya solat fardu. Memanglah ia fardu kifayah, tetapi ianya fardu. Oleh kerana itu kita perlu sebutkan 3 perkara juga kerana ianya fardu. Jadi kita sebutkan usalli fardha, kemudian kita ala hadhihi janazah. Dan dengan lafaz-lafaz yang sesuai, tetapi jangan kita tinggal 3 perkara ini, usalli saja aku salat, dan fardunya fardu kifayah, dan juga atas jenazah ini. Boleh kita ke depan dan juga ke belakang kan. Boleh kita katakan usalli ala hadhil mayyit fardu kifayah. Aku solat saja aku solat ke atas mayat ini fardu kifayah kerana Allah Taala. Boleh. Boleh juga begitu. Jadi itu niat yang pertama. Yang kedua, tidak ada rukun kecuali hanya 4 takbir sahaja. Jangan buat rukuk lagi pula. Ada 4 kali takbir. Yang kedua ialah mengangkat takbir. Baik. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Di sini dia tak sebut membaca surah Fatihah pada takbir pertama, tidak. Yang penting kita baca Fatihah. Di mana-mana takbir. Di mana-mana ada takbir-takbir yang dikhususkan bacaan. Seperti mana yang kita akan sebutkan nanti. Ada bacaan yang tak dikhususkan di manakah takbirnya. Dan ada takbir yang tak dikhususkan bacaan. Jadi ini 3 keadaan. Dalam solat jenazah ada 4 takbir. Ada takbir yang dikhususkan bacaan di dalamnya. Yang kedua, ada bacaan yang tak dikhususkan dengannya takbir. Yang ketiga, ada takbir yang tak dikhususkan bacaan. 3 keadaan. 4 takbir. Ada takbir yang dikhususkan bacaannya. Yang kedua, ada takbir yang tak dikhususkan bacaan. Yang ketiga, ada bacaan yang tak dikhususkan di mana-mana takbir. Jadi kita ambil yang pertama. Surah Al-Fatihah, bacaan Fatihah ini ialah yang tak dikhususkan di mana-mana takbir. Mana-mana takbir pun kita boleh baca Al-Fatihah. Baik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi yang pertama berniat, yang kedua mengangkat takbir, yang ketiga membaca Fatihah. Yang keempat mengangkat takbir lagi. Ini takbir yang kedua. Yang kelima membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di takbir yang kedua. Yang kedua, takbir yang kedua ini ialah jenis yang takbir yang dikhususkan bacaannya. Iaitu takbir yang kedua dikhususkan bacaan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata sebaik-baiknya ialah selawat Ibrahimiyah yang telah kita ambil sebelum ini, salat Ibrahimiyah pada awal-awal pengajian Takhirah Musyawarah. Yang keenam mengangkat takbir lagi, iaitu takbir yang ketiga. Yang ketujuh mendoakan si mati pada takbir itu. Jadi ini juga ialah takbir yang ada padanya bacaan untuk si mati. Dikhususkan untuk bacaan si mati. Sekurang-kurangnya katanya doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah rahmat kepadanya. Ada bacaan panjangnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu sehingga akhir. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 mengangkat takbir, iaitu takbir yang keempat.
Apa yang dibaca? Yang kesembilan, disunatkan membaca doa. Ini yang keempat, takbir yang tak dikhususkan bacaan apa-apa di dalamnya. Yang ini kalau nak baca apa pun boleh. Disunatkan sahaja, nak diam sahaja tanpa baca pun boleh, nak baca pun boleh, tak nak baca pun boleh, tetapi disunatkan kita baca. Disunatkan baca apa? Disunatkan baca surah ataupun ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disunatkan juga kita membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang ketiga, disunatkan kita membaca surah Al-Ghafir ayat ke-7 hingga ayat ke-9, iaitu bermula daripada alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi sehingga ayat yang ke-9. Itu takbir yang keempat, yang tak disunatkan apa-apa, yang tak diwajibkan apa-apa, tapi disunatkan baca bacaan. Seperti bacaan yang disebutkan tadi. Dan sebahagian riwayat mengatakan disunatkan panjang sedikit takbir yang keempat. Baik, jadi pokoknya itu khulasah tentang kesimpulan tentang yang terakhir, yang ke-10 ialah memberi salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah solat takbir, solat jenazah yang mana mempunyai 4 takbir, yang mana takbir-takbir ini ada 3 jenis. Ada yang takbir yang dikhususkan bacaan di dalamnya, tak boleh kena ada bacaan ni, kena ada dalam takbir itu, iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di takbir yang kedua, dan doa kepada si mati di takbir yang ketiga. Ada jenis takbir yang mana tak disunatkan apa-apa, yang tak diwajibkan bacaan apa-apa, iaitu takbir yang keempat, tetapi disunatkan membaca doa seperti mana yang disebutkan. Ada bacaan yang tak ditekankan di mana-mana takbir. Boleh kita buat bacaan ni di rakaat takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, boleh, iaitu bacaan surah Al-Fatihah. Begitulah sedikit sebanyak berkenaan dengan solat jenazah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menutup umur kita, menutup hari kita dengan kebaikan, insya-Allah, menutupkan insya-Allah dengan keberkatannya, menutup pengajian kita ini dengan keberkatan, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita husnul khatimah indal maut, kita dan juga seluruh keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita azam yang kuat untuk terus belajar, kerana belajar itu ialah ibadah, kerana belajar itu bukanlah perkara yang berkaitan dengan tempat dan juga waktu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah mempertemukan kita di kesempatan yang akan datang dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita insya-Allah semangat untuk menyebarkan, memberitahu kepada orang-orang yang lain, kepada orang-orang yang rapat dengan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min 'ilmin la tadma', min da'watin la yustajabu laha. Insyaallah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan keberkatan majlis-majlis ilmu, dengan keberkatan kitab-kitab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkatnya para rasul, dengan berkatnya para malaikat al-muqarrabin, malaikat, dan juga seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, berkat kekasih-kasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berkah para masyayikh dan salasil isnad kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita tutup dengan halaqah dan juga pengajian kita ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alaihim amin. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kesalahan kami sendiri. Mohon maaf kurangnya. Semoga bertemu lagi kita di pertemuan yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wal muslimina ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.